tahu apa perancangan moving forward, sebab saya pada tahun 70-an sampai ke 90-an, Ya, Mat, lebih kurang 20 dah tahun. 3 kali yang Umat sebut perkara ini. Ya. Saya dengar dari 3 kali diulang-ulang pasal perancangan masa depan, POT. Ya. Saya rasa Okey. kementerian dah ambil perhatian. Boleh. Terima kasih. Tapi apabila Tanjung Karang kalah hujan, dia pakai peraturan. Ini tak gentleman lah. Kalau boleh bagi Ya, hujah. Terima Umat. kasih. Ya, sila Imam Menteri. Okey, untuk makluman yang berhormat, kita pihak kementerian sedang membuat perancangan untuk meneruskan projek tersebut, dan kita sedang berunding bagaimana kita nak meneruskan projek tuna tersebut. Maknanya bukan kita stop setakat itu saja. Kita akan teruskan lagi. Kita akan mencari jalan penyelesaian. Dan projek tuna akan kita teruskan. Kerana kita mempunyai tanggungjawab, kerana kita telah pun menandatangani perjanjian dan kita mempunyai volume-volume tertentu yang perlu kita penuhi. Dan tanggungjawab kita untuk memenuhi jumlah yang telah pun kita persetujui di dalam perjanjian kita untuk kita dapatkan jumlah tuna ini. Jadi di dalam kes ini kita bukan saja kita akan dapatkan melalui pelabuhan di Pulau Pinang ini, tapi kita juga sedang mencari kawasan-kawasan lain yang boleh kita jadikan sebagai pelabuhan tuna untuk mendapatkan lebih banyak tangkapan tuna bagi memenuhi persetujuan yang dicapai tersebut. Langkawi bangunnya. Langkawi. Terima kasih Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, sangat menarik apabila kita lihat bahawa masalah di Pulau Pinang dari segi teknikal dan sebagainya tentang industri tuna ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri di atas kenyataan Yang Berhormat Menteri sudah tadi untuk mencari tempat-tempat lain bagi pembangunan industri tuna. Jadi apakah mungkin Langkawi boleh dijadikan sebagai satu tempat itu? Terima kasih. Ya. Beberapa kawasan kita kenal pastilah. Jadi saya tak boleh nak beritahu Langkawi ke Perak dan sebagainya. Tapi ada beberapa kawasan telah pun kita identify, kita kenal pasti dan kita akan berikan tumpuan. Kita akan umumkan nanti. Tanjung Piai. Tanjung Piai telah membangkitkan isu berkenaan pengeksportan sarang burung walit ke negeri China dan pelaksanaan sistem radio frequency identification ataupun ringkasnya RFID. Untuk makluman yang berhormat, kedudukan terkini mengenai pengeksportan sarang burung walit siap bersih ke negara China ialah selepas memperolehi keputusan hasil pengauditan dari CNCA dan satu mesyuarat membincangkan hasil pengauditan dibuat, Jabatan Perkhidmatan Veterina telah menghantar pasukan runding cara ke-9 loji pemprosesan yang telah diluluskan. Pasukan ini dibentuk bagi memberikan khidmat nasihat bertujuan membantu loji pemprosesan melakukan tindakan pembetulan ke atas setiap ketidakakuran yang disenaraikan oleh pihak CNCA. Seterusnya, Jabatan Perkhidmatan Veterina akan melaksanakan pemeriksaan ke atas pengauditan ke atas ke-9 loji tersebut bagi memastikan setiap pembetulan dilaksanakan dengan betul. Ini berikutnya akan diikuti dengan laporan Jabatan Perkhidmatan Veterina berkaitan tindakan pembetulan yang telah dilakukan oleh setiap loji tersebut kepada pihak CNCA untuk tujuan pendaftaran kelulusan.
Dan dalam tempoh sebulan dari sekarang adalah dijangkakan pihak Exit akan dapat memberi kelulusan lesen pengimport kepada loji-loji berkenaan. Ya, Terima kasih Datuk Menteri. Mengenai isu pengeksportan sarang burung walet, saya ingin mendapat maklumat sama ada negara jiran kita, Indonesia dan Thailand sudah berjaya untuk mengeksport, dan dari segi Malaysia dijangka untuk tahun ini berapa kilang yang mungkin diluluskan dan apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan lebih banyak kilang pemprosesan sarang burung walet dapat diluluskan dan bila sarang burung walet mentah akan dapat dieksport ke negara China. Okey. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Menteri. Ini dengan burung walet ni, Kuala Kerai merupakan, saya claim lah merupakan tempat yang kedua paling banyak menghasilkan sarang burung ini selepas Tiawan, ya, Perak. Dan pembangunan industri burung walet di Kuala Kerai ini sudah menjadi satu fenomena di mana ada kawasan yang luas dibangunkan dengan bangunan-bangunan tinggi yang memang khusus untuk burung walet, bukan seperti setengah tempat di mana tingkat-tingkat atas bangunan di-convert dengan izin kepada sarang burung. Jadi industri burung walet di Kuala Kerai ini sudah memakan belanja modal yang tinggi bagi pengusaha-pengusaha. Tetapi apabila harga jatuh kerana ada negara-negara yang biasa mengimport, tidak mengimport sarang burung ini daripada Malaysia, maka kesan yang berlaku terhadap pengusaha ini amat tinggi. Jadi apa langkah kementerian untuk memastikan bahawa pengeksportan ini dapat berjalan seperti biasa, dan kalaulah grade ataupun pencemaran menjadi isu kepada sarang burung ini dengan nitratenya dan sebagainya, maka apa langkah kementerian untuk memastikan pengusaha-pengusaha ini mematuhi standard yang minima ini supaya pengeksportan dan harga dapat dikawal dan pelaburan yang begitu banyak tidak merugikan. Terima kasih. Untuk makluman Dewan, sebenarnya ada dua jenis sarang burung walet yang dieksport. Yang pertamanya ialah yang dibersih, iaitu raw and clean. Yang keduanya raw and unclean dengan izin. Untuk raw and clean, ianya telah pun dibenarkan oleh kerajaan China. Sudah pun diluluskan. Iaitu dengan syarat-syarat tertentulah. Ada 7 yang telah pun di kilang prosesan yang telah pun diluluskan, 7. 2 diluluskan dengan syarat diperbetulkan kesilapannya, dan 4 telah ditolak. Ini peringkat yang mula-mula dulu. Pihak daripada kerajaan China telah pun datang untuk membuat pemeriksaan di kilang yang memproses sarang-sarang burung tersebut. Jadi selepas diproses, selepas dicek, membuat pemeriksaan dan sebagainya, mereka telah pun meluluskannya untuk raw and clean tersebut. Jadi kita sudah pun boleh untuk mengeksportnya. Tapi belum lagi untuk raw and unclean. Kerana sebab-sebab tertentulah. Kerana mereka juga takut dengan membawa sarang burung yang masih belum diproses, penyakit dan sebagainya mungkin akan dibawa melalui sarang-sarang burung tersebut. Untuk pengetahuan Dewan, sebenarnya Thailand dan Indonesia belum mendapat kelulusan daripada kerajaan China untuk dieksport produk sarang burung mereka ke negeri China. Jadi kita sebenarnya telah pun mendapat kelulusan, tapi untuk raw and clean. Jadi cuma untuk raw and clean ini mesti bila dieksport mesti ada syarat dia adalah daripada kilang proses yang telah dikenal pasti diluluskan oleh mereka. Yang keduanya
mereka mesti dapat mengesan ataupun daya jejak dari segi traceability tadi. Mesti. Kerana mereka nak tahu daripada mana. Kerana ada juga peniaga-peniaga kita yang dulunya dikatakan nakal, membawa daripada negara-negara lain, Indonesia misalnya. Produk pada Indonesia tidak dibenarkan dibawa ke China kerana masalah H1N1 di Indonesia dan sebagainya. Jadi ada peniaga kita yang nakal bawa daripada Indonesia, dibawa ke negeri China. Itu tidak dibenarkan oleh negara China. Jadi mereka dia nak kesan jejak daripada mana asalnya. Jadi dia minta supaya ada traceability tu. Itu yang dulu ramai yang marah kerana RFID dan sebagainya. Jadi sekarang kita benarkan. Apa saja alat yang boleh boleh dikesankan daripada mana asal usulnya tu, kita benarkan. Tak kira apa pun alatnya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiganya, mesti dapat sijil kesihatan daripada Kementerian Kesihatan. Mungkin ini nitrat dia tidak boleh lebih daripada, kalau tak silap saya, 30 ayah. Jadi 3 syarat tersebut menjadikan syarat utama dan boleh kita ekspor ke negeri China. Ya, nak bagi jalan lagi. Ya, Kita ada soalan Boleh ringkas habiskan ya. yang banyak. saya ada banyak lagi ni. Boleh tak Ringkas. boleh tak secara saya habiskan dulu. Lepas tu kalau ada waktu lagi, Tentang sarang burung juga. Sekarang ringkas. Tak payahlah macam tu. Kalau menteri tak bagi, tak payah okey. argue. Kalau ada lagi sarang burung tu, boleh buat bertulis kat saya jawab bertulis. Ya. Boleh. Seterusnya Yang Berhormat Tasik Gelugo. Kalau soal sarang lain-lain boleh tulis tak Menteri? Sarang apa? Kalau sarang lain jumpa saya di luar. Yang Berhormat Tasik Gelugo membangkitkan isu berkenaan dengan ladang kinzir di Kampung Selamat. Ya, Tuan Speaker. Ladang kinzir. Ya, berkenaan dengan ladang kinzir. Belum lagi. Saya belum jawab. Sorry. Saya jawab dulu. Okey. Untuk makluman Yang Berhormat, terdapat 78 ladang kinzir beroperasi di Kampung Selamat dan Jabatan Perkhidmatan Veterina mewajibkan semua penternak kinzir menyediakan sistem rawatan air kumbahan dari ladang kinzir dan akur kepada piayawan yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri bersama pihak berkuasa tempatan bekerjasama menguatkuasakan undang-undang kecil tempat memelihara babi majlis daerah supaya ladang babi menyediakan rawatan air kumbahan, keluaran ladang babi dan akur kepada piayawan yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Untuk makluman, Jabatan Alam Sekitar sedang menggubal peraturan baru untuk kawalan pencemaran dari aktiviti penternakan. Dalam jangka panjang, kegiatan penternakan babi di Kampung Selamat, khususnya di Pulau Pinang, amnya, tidak sesuai lagi. Dan pihak yang sepatutnya mengambil tindakan adalah kerajaan negeri, iaitu kerajaan negeri Pulau Pinang, yang sepatutnya mengambil tindakan untuk menutup ladang tersebut. Tapi kerajaan negeri membiarkan perkara ini dan melepaskan kepada agensi lain ataupun jabatan lain. Jadi kita harap kerajaan negeri Pulau Pinang lah bantu. Jangan kerajaan negeri Pulau Pinang jangan tolak kepada orang lain. Kita harap kerajaan negeri Pulau Pinang bantu tutup ladang. Gelugo. Ya, Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri. Saya mendapati bahawa kes ini adalah merupakan satu kes yang begitu berat, melibatkan lebih kurang 351 hektar kawasan sawah padi, di mana saliran-saliran yang berkaitan seperti di Sungai Kerih
merupakan saliran yang membawa hasil-hasil buangan ataupun sisa-sisa buangan daripada ladang babi di kawasan Kampung Selamat. Jadi perkara ini sudah begitu kita katakan mendukacitakan petani-petani di kawasan tersebut, dan di mana kita dapati petani-petani di situ kebanyakan, boleh dikatakan hampir keseluruhannya adalah petani-petani yang beragama Islam. Dan pihak Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang juga telah pun mengeluarkan pandangan mereka bahawa keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan berlaku. Jadi saya mohon Yang Berhormat Menteri, oleh kerana kerajaan negeri Pulau Pinang tak dapat membuat keputusan itu lagi, kalau boleh ada campur tangan daripada kerajaan persekutuan melalui agensi-agensi dan peraturan-peraturan yang boleh digunakan bagi menyelesaikan masalah pencemaran najis babi, terutama sekali di kawasan sawah-sawah padi yang mana petani-petaninya adalah beragama Islam. Dan dari segi penyakit juga, mereka seringkali mengalami penyakit-penyakit kulit akibat daripada pencemaran najis babi tersebut. Jadi mohon perkara ini diambil tindakan yang paling segera. Terima kasih. Seperti saya sebut tadi, undang-undang kecil majlis misalnya, dia ini di bawah undang-undang kecil majlis, di bawah kajian negeri. Ini kadang-kadang susah kita nak selesaikan kerana kuasa kajian negeri di dalam isu yang melibatkan soal tanah dan sebagainya, dan ini melibatkan soal ladang babi dan sebagainya, lebih kepada kuasa kajian negeri. Kita dari segi prosedur, cara ternakan, mungkin kita boleh beri nasihat. Kalau ada kolam, kalau ada pemeliharaan babi misalnya, kita boleh beritahu dia berapa besar kolam, berapa luas kolam dan sebagainya, berapa biji kolam yang perlu ada untuk kumbahan. Kawasan ini kawasan yang kecil, mungkin dah tak sesuai. Kolamnya mungkin tak cukup lagi, dah tak cukup luas untuk menampung. Dan kita beri nasihat, dan oleh kerana kawasan itu terhad, jadi dah tak sesuai. Kita beri pandangan kawasan ini tak sesuai. So kajian negeri yang sepatutnya. Misalnya ni Bung Tebal pernah jadi timbalan Ketua Menteri, dia patutnya ambil tindakan. Ini Bagan misalnya, dia Ketua Menteri, patutnya dia yang patutnya faham yang tentang sensitiviti masyarakat ataupun orang Islam di kawasan Tasik Gelugor yang terpaksa berdepan dengan air daripada kumbahan ataupun air ladang babi yang masuk ke sawah mereka dan sebagainya. Patut isu ini patut mereka fikir. Tapi apa yang berlaku, mereka tolak isu ini kepada kerajaan persekutuan yang bukan kuasa kita. Jadi saya haraplah dalam Dewan ni saya nak minta kepada wakil yang ada di sini daripada Kerajaan Pulau Pinang supaya tolong bantu petani-petani daripada Tasik Gelugor supaya boleh selesaikan isu ni bersama dengan pihak kementerian. Kita akan cuba bantu Tasik Gelugor untuk selesaikan isu ni, tapi mesti dengan kerjasama daripada kerajaan negeri. Tanpa kerjasama kerajaan negeri, kita tak boleh selesai. Cuma panjang lagi, Ahmad. Nak habis dah? Respon pendek saya. Okey, Boleh Menteri. bagi respon Berarti saya tak jawab. Terima kasih Tuan Yang Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas cadangan itu, kita akan ambil, saya akan bawa balik. Tapi untuk makluman Dewan, masalah kita di Kampung Selamat ni daripada tahun zaman pemerintahan Tun Dr. Lim Chong Yu lagi. Itu dia. Kalau nak tahu dia punya sejarahnya itu masa itu. Jadi dah berpuluh tahun itu masalah itu ni apa yang Tuan Yang Betul. Jadi namun demikian kita sedang ambil beberapa langkah, tapi bukanlah bagi penanganan di sekarang di dalam Dewan ini Tuan Yang Betul. Itu masalah dalam negeri kita. Okey, saya habiskanlah. Saya very straightforward ni, saya habiskanlah. WB Limbang dan WB Baling telah membangkitkan, saya tak berjalan, saya nak habiskan. WB Limbang dan WB Baling telah membangkitkan isu mengenai bantuan kepada para petani luar bandar. Kementerian telah melaksanakan
pelbagai program bantuan dalam sektor pertanian yang meliputi segenap peringkat bermula dari pengeluaran sehingga kepada pemasaran. Program bantuan tersebut diperkenalkan bagi menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan, menjadikan industri agro makanan sebagai industri yang berdaya saing dan mampan dan meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani. Antara program bantuan yang disediakan pada masa ini adalah skim baja padi kerajaan persekutuan, skim subsidi harga padi, subsidi harga beras, insentif peningkatan hasil padi, skim insentif pengeluaran padi, insentif benih padi sah, subsidi diesel dan petrol nelayan, allowance sara hidup nelayan, insentif hasil tangkapan, geran pemadanan kepada pengusaha industri asas tani, insentif teknologi amalan pertanian baik, insentif harta intelek. Selain daripada itu, bagi memperkasa industri pertanian di luar bandar juga, khidmat nasihat teknikal, kursus dan latihan pertanian turut disediakan dengan penekanan kepada bidang agronomi tanaman, perlindungan tanaman, penggunaan racun makhluk perosak, berhemah melalui pengurusan perosak bersepadu, pengurusan tanah, pengeluaran produk berkualiti, kejuruteraan pertanian dan aspek kuarantin tanaman. YB SIG telah membangkitkan isu mengenai bidang agro pelancongan di SIG. Di kawasan SIG Kedah hanya terdapat satu pusat agro pelancongan yang dikendalikan sektor swasta, Excel Agro Tech Sdn Bhd dengan kerjasama kerajaan iaitu Ladang Anggur Tasik Beris SIG Kedah. Pusat pelancongan lain di daerah SIG adalah bersifat eko pelancongan di bawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA melalui pembangunan Muda Resort atau Ulu Muda Interpretation Center di Tasik Muda. Ya, SIG bangun ya, Mat. Datuk Seri Menteri, Datuk Seri Menteri ada sebut bahawa agro pelancongan di SIG hanya ada satu daripada swasta. Saya nak tanya, bilakah kerajaan akan memperkasakan agro pelancongan dari segi komitmen dari segi kerajaan Kementerian Pertanian? Kita okeylah. Kita akan kenal pasti beberapa lagi projek agro pertanian yang lain yang boleh kita bangunkan di bawah kementerian yang Terima kasih Datuk Seri YB Menteri, sebab SIG ni terlalu tertinggal sangat. Please accelerate, percepatkan development SIG. Kita akan bantu, kita akan cek mana-mana kawasan yang boleh kita bangunkan oleh kerajaan, oleh kementerian, kita akan bangunkan untuk agro pelancongan ini. Jadi saya kira itu sajalah yang saya nak. Menteri, celah sikit. Semalam saya suruh Menteri semak, ada soalan daripada Ampang. Ada dalam bahas saya. Ada soalan Ampang mengenai NFC. Yes, tapi soalan itu mengenai, saya semak semalam, ialah mengenai perancangan untuk mendapatkan balik wang. Ya. Jadi itu lebih kepada Kementerian Keuangan. Jadi saya percaya Kementerian Keuangan akan jawab. Mungkin salah catat juga ada bahagian yang kedua, saya minta apakah perancangan selanjutnya bagi pihak kementerian untuk memastikan bahawa projek ini dikembalikan ataupun diteruskan, kerana projek ini apabila dibuat itu adalah untuk orang Melayu, untuk orang kampung, dan bagaimana mereka tidak dimanfaatkan sedangkan projek ini telah tergendala. Dan jadi ini satu projek yang landmark yang telah menjatuhkan kerajaan merudumkan sokongan BN 47%. Ya, jadi saya minta Menteri jawab bagaimana projek ini harus diteruskan, kerana objektif projek ini mulanya awalnya adalah untuk membantu orang Melayu di kawasan kampung, dan projek ini telah menjadi satu landmark dalam negara kita dan telah menipu rakyat. Jadi apakah perancangan kementerian untuk meneruskan agar manfaat ini terus dapat dinikmati oleh orang-orang Melayu yang sepatutnya dapat dari projek ini. Kota Belot, kenapa nak bising? Diam. Okey. Sebenarnya kalau kata projek ni bertujuan nak tipu rakyat tu tak betul.
Di bulan puasa ni tak sepatutnya kita cakap macam tu. Ya. Kalau duit tu dah 220 juta dah diselewengkan, tak ketipu namanya tu. Bukan projek. Ampang bulan puasa ni ampang. Tak apa, Menteri jawab lah. What is the future plan? So that we see how we can help the Malays. Itu yang penting dengan izin. Ampang. Bulan puasa ni sabarlah. Duduk. Ini standard Sabah lah ni. Ya, okey. Dah habis saya, Ahmad. Projek ini melibatkan satellite farm. Ya. Satellite farm daripada rakyat tu masih lagi ada. Ya. Dia sebagai anchor. NFC ni sebagai anchor kepada satellite farm yang lain. Yang orang yang YB kata rakyat tadi. Projek-projek satellite farm rakyat ni masih lagi ada seperti biasa. Dan kita masih lagi bantu satellite farm ni. Dia tidak ditutup. Walaupun ada masalah di peringkat NFC, ianya tidak ditutup. Satellite farm ni tak ditutup. Kita masih bantu ni. Yang ada masalah ni adalah daripada peringkat NFC saja. Perancangan NFC tu dan berbagai-bagai perancangan tu yang ada masalah. Tapi kita masih bantu di peringkat-peringkat di bawah ni, tidak ada masalah. Dari segi keuangan bagaimana? Kalau you bantu diorang, dia must bisa apa financial apa tak, untuk NFC itu kita untuk NFC dari segi perancangan apa yang NFC akan lakukan selepas ini, itulah akan dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan. Mungkinlah dia ada perancangan lain bagaimana nak bantu NFC, sama ada mungkin ada syarikat lain akan take over dan sebagainya. Itu Kementerian Keuangan akan jawablah. Mungkin ada syarikat lain yang akan take over dan sebagainya. Itu saya tidak tahu. Saya tidak boleh beri jawapan bagi pihak Kementerian Keuangan sekarang. Tapi saya persoalkan Kementerian Asas tadi kerana nak tahukan perancangan selanjutnya bagaimana kita dah serahkan agar kepada projek ini menjadi satu projek yang berjaya. Ya, Ahmad. Tak apalah, Ahmad. Mungkin Kementerian Keuangan akan pick up soalan dia. Ya, Kementerian Keuangan pick up the question. Saya tak nak nanti kontradik jawapan saya dengan jawapan dia. Menteri, berhubung dengan perkara ini bukan soal kewangan. Bukan dari sudut kewangan. Boleh saya tanya. Ini berhubung dengan FC, semestinya ianya mempunyai satu matlamat untuk menyelesaikan masalah bekalan daging di negara ini. Ianya bukan satu projek yang saja diadakan. Ya, dengan izin. It was meant to fulfill a need. Ada keperluan. Sekarang ni projek tu dah gagal. Apabila menteri menjawab, ya, maka satelit itu masih ada dan sebagainya, seolah-olah dengan sendirinya menteri memberikan gambaran bahawa projek itu pada dasarnya tak perlu. Gagal pun tak apa. Lalu saya rasa yakin bahawa keperluan untuk adanya bekalan daging yang mencukupi dan mengurangkan pergantungan negara kepada daging import. Itulah matlamat di sebalik projek NFC. So dari sudut kewangan sekarang ni ke tepi, soalan saya, ni baru nak pergi kepada soalan. Soalan saya. Cukup. Soalan belum ada lagi, Tuan Menteri. Biarlah saya tanya soalan tu dulu. Soalannya, setelah NFC ini jelas gagal kerana telah pun diselewengkan, apakah tindakan kementerian untuk memenuhi keperluan negara dari sudut bekalan daging? Ni soalan dia. Baik, terima kasih. Terima kasih. Memang baguslah. Terima kasih. Yang pertamanya, Shah Alam dia tak faham. Tak faham soalan. Yang dibangkitkan oleh Ampang tadi ialah mengenai seolah-olah kita tak menjaga kepentingan rakyat tadi. Yang peladang satellite farm tadi, yang seolah-olah satellite farm tadi dibiarkan apabila NFC habislah orang kampung tadi yang menjadi satellite farm tadi. Saya jawab yang itu. Soal lembu, soal daging tak cukup dan sebagainya, bukan ini saja projek di bawah kementerian untuk kita mendapatkan bekalan daging mencukupi untuk negara. Bukan satu ini projek saja. Banyak lagi projek-projek lain yang kita rancang.
yang kita rancang, duduk, ini time saya. My floor. Jadi banyak lagi projek-projek lain yang dirancang untuk menambahkan bekalan negara di bawah dasar agro makanan negara. Salah satunya NFC, yang lain-lain banyak lagi. Jadi, tapi maknanya dengan sendirinya, maknanya menteri mengatakan projek tu tak perlu. Bukan gagal tak perlu. pun tak apa. Bukan tak Ni yang perlu. masalah dia. Saya mengharap menteri memikir dengan jelas jawapan yang diberikan. Kerana jawapan yang menteri bagi ni macam ada banyak projek ni tak ada pun tak apa, gagal pun tak apa. If that is what you're saying, Cukuplah, Yang Mat. ianya perlu, Bagilah maka menteri jawab dulu. seharusnya bila dah gagal ada penggantinya. Mesti ada satu cara untuk mengatasi kegagalan ini. It was a very important project. Saya dah Belanja 200 lebih juta. So bila dah gagal tak boleh menteri kata oh tak apa dia gagal, ada banyak lagi projek-projek lain. Bila menteri jawab begitu memberikan implikasi tak penting. Okey, yang keduanya sekali lagi Syaklam. Sekali lagi Syah Alam tak faham apa yang saya jawab. Dia lapor. Saya dah beritahu yang bahawa pengurusan seterusnya mengenai soal NFC ni telah pun kita serahkan kepada Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan dah selepas ini kalau dia nak meneruskan, nak lantik company lain nak take over NFC dan sebagainya untuk meneruskan projek ini dan sebagainya, saya serahkan kepada Kementerian Kewangan. Kalau Kementerian Kewangan, Kementerian Pertanian boleh diberikan tanggungjawab, kita boleh pilih company lain untuk take over dan sebagainya, kita boleh teruskan projek ini. Tapi sekarang ni bukan kita dah beri kepada Kementerian Kewangan, sahabat saya ni. Jadi dia akan take over projek ini dan mungkin ada company lain agaknya yang saya tidak tahu. Mungkin company lain akan teruskan projek ini. Jadi projek dia akan berjalan lagi. Mungkin, saya pun tidak tahu. Menteri tak Cukuplah faham. Yang Muhammad. Jadi itulah. Jadi maknanya Syah Alam ni tak faham. Dia ingat kita tutup company ni. Ya, habiskanlah Yang Muhammad, Menteri. Okey, Habiskan. jadi saya dah habis dah tadi. Habiskan. Saya dah terima kasih dah tadi tapi abang bangun. Betul lah. Tapi kementerian kena bertanggungjawab. Projek yang begitu Ya, Mat. penting tu, Okey, jadi saya kita tak sekali lagi boleh Kena bertanggungjawab. Yang lain duduk lah. yang 200 juta. Syalam. That's right. Kementerian mesti ada satu pendirian Tak apalah, untuk kita memberi Muhammad. tunggulah. bertanggungjawaban atas Yang projek Muhammad, tu. cukuplah Yang Muhammad. Batu duduklah. Perkara Datuk yang Speaker. begitu Tak boleh lepas penting tangan takkanlah dan kita tak tak boleh boleh. Kementerian Kewangan aja. Kewangan Gunakan akan 5 jawab minit, isu 15 yang lain minit dalam untuk perkara ini. akan jawab. Ya, Wait. Kewangan akan jawab. Satu lagi. Untuk makluman, Kementerian Kewangan akan menjawab besok, second last Bukan ministry. isu ini Ya. bukan dalam isu. Ini bukan soal mengikut kewangan. Ini soal pertanian. Ini ialah Ini bukan Kalau- soal kewangan. Soal Tak. kewangan tu soal kedua. Itu telah disoalkan oleh AMPAK. Okey, Tapi ini terima soal kasih. pertanian. saya ucapkan Syalam. terima kasih. Assalamualaikum. Syalam. Jangan macam tu, Syalam.